Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Cikgu Mariana di sini untuk video yang kedua kebarangkalian peristiwa bergabung, iaitu kita fokus kepada peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, peristiwa bersandar dan tak bersandar. Kita tengok dahulu standard pembelajaran, iaitu yang pertama kita perlu tahu membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, tengok masuk dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Okey, kalau dua peristiwa itu tidak bersandar, maksudnya dia tidak mempengaruhi antara dua-dua peristiwa tu. Kalau dia bersandar, kedua-dua peristiwa A dan B bersandar, maksudnya peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okey. Kita tengok pada contoh di sini. Kita terus pada contoh. Okey, kamu boleh cuba rangsangan minda 2 untuk lebih fahamlah konsep dia. Okey, dan kamu boleh cuba lihat kefahaman kamu dalam rangsangan minda 2. Okay, cikgu terus pada contoh 2, iaitu yang pertama, kena pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar dan beri justifikasi anda. Okey, yang pertama, tengok dahulu A mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling ada di lambung 2 kali. Okey, kita hanya ada sekeping shilling tapi kita lambung 2 kali. So, lambungan pertama ada tak mempengaruhi lambungan kedua ataupun lambungan kedua ada tak dipengaruhi oleh lambungan pertama. Okey, sebab kita hanya ada sekeping shilling saja, tentulah kita hanya perlu gunakan shilling yang sama, betul tak? Jadi, dia kata mendapat angka sebanyak 2 kali. Maksudnya keputusannya kita dah ada iaitu angka. Jadi, balingan yang pertama tidak mempengaruhi balingan yang kedua ni. Sebab shilling itu dikembalikan. Betul tak? Jadi, dia adalah peristiwa tak bersandar. Sebab kebangkalian mendapat angka bagi kali pertama lambungannya tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat angka bagi lambungan kedua. Okay, tengok pula B mendapat angka dalam lambungan shilling adil. Okey, mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Kalau kat sini, obviously kita boleh nampak, yang dua peristiwa ini tidak bersandar sebab satu melibatkan shilling dan satu lagi melibatkan dadu. Nampak maksudnya satu shilling, satu dadu. Maksudnya daripada peristiwanya berbeza. Betul? Okey, jadi ini B juga adalah peristiwa tak bersandar. Okey, tengok B peristiwa tak bersandar kerana kebangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling tidak mempengaruhi kebangkalian mendapat nombor 4 dalam lambungan dadu. So ini juga tak bersandar. Ini tak bersandar. Okey. C, mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu daripada bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Okey, kat sini cikgu highlightkan tanda perkataan tanpa pemulangan di sini. Okey, jadi kalau kat sini kita dah cabut. Okey, contohnya ini berada. Okey, kalau kita tengok, kamu andaikan 2 batang pen biru dan 3 batang pen merah ini berada di dalam kotak yang sama. Maksudnya, dia berada dalam tempat yang sama. Jadi, dia keluarkan 2 batang pen tanpa pemulangan. Okey, satu demi satu tanpa pemulangan. So, apa yang akan jadi kalau kita keluarkan satu batang pen, berwarna sama dikatakan. Okey, maksudnya satu batang pen merah dan satu lagi batang pen merah juga yang kamu dapat. Jadi, bilangan pen merah kat sini akan semakin berkurangan. Kalau kita nak kira kebangkaliannya, maksudnya bilangannya akan berlaku kat situlah. Bilangan pen akan berkurangan.
Okey, jadi kebangkaliannya akan dipengaruhi oleh kita panggil peristiwa yang pertama tadi. Okey, so C adalah peristiwa bersandar kerana kebangkalian mendapat pen merah. Yang pertama akan mempengaruhi kebangkalian mendapat pen merah yang kedua. Okey, maksudnya kat sini kebangkalian mendapat pen merah. Okey, kalau kita tengok, kita cabut kali pertama, kebangkaliannya mendapat pen merah adalah 3/5. Kalau kita cabut kali kedua, kebangkaliannya akan semakin berkurang, iaitu kita hanya ada 2/4. So ini bilangan dia semakin berkurang dan bilangan pen merah pun semakin berkurang. So itu yang menunjukkan kalau tanpa pemulangan, dia menunjukkan ini adalah peristiwa bersandar. Okey, bersandar. Kalau dia tulis kat sini tanpa dengan pemulangan, maksudnya dipulangkan balik, itu akan jadi peristiwa tak bersandar. Okey, sebab kebangkaliannya tidak mempengaruhi untuk cabutan yang kedua. D mendapat 2 kepingkat berhuruf sama apabila 2 kepingkat dipilih secara rawak daripada label kad dia berhuruf baik satu demi satu dengan pemulangan. So kat sini dia highlightkan dengan pemulangan. Kalau dengan pemulangan maksudnya dia adalah tak bersandar. Ingat macam tu. Okey, kalau tanpa pemulangan dia akan jadi bersandar. Maksudnya dia mempengaruhi. Okey, keputusannya mempengaruhi. Kalau dengan pemulangan, maksudnya dia pulangkan balik huruf tersebut ataupun tadi kesnya pen tadi, dia pulangkan balik pen tersebut, maksudnya dia akan jadi tak bersandar. Okey, kalau dia tak pulangkan, maksudnya dia akan jadi bersandar. Boleh? So, itu cara untuk membezakan antara kedua-dua peristiwa bersandar dan tak bersandar. Okey, jadi cikgu berhenti sampai sini dahulu dan cikgu nak kamu cuba fahamkan konsep dia dan jawab latihan yang ada dalam buku modul masing-masing. Okey, sampai berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum dan selamat mencuba semua.